dalam pasaran semasa Okey, kejap. Okey, dalam kalender pada hari ini nothing much nothing much. Pada petang waktu sesi Eropah ni tak ada banyak. Monthly report untuk Bundesbank, inilah bank pusat untuk Germany, housing start untuk Kanada. Kita ada angka yang lebih kuat pada minggu lepas. Untuk housing permit, jadi kita jangkakan ini akan lebih tinggi sama seperti jangkaan pasaran. Pagi tadi trade balance untuk Jepun nothing much. Untuk UK punya right move house price index, ni house price index rumah, tak ada apa-apa. Itu cuma menunjukkan kenaikan harga. Revised industrial production untuk Japan, ini bacaan kali kedua. Tumpuan pada minggu ni kepada hari Rabu baru kita ada data yang banyak. Kita ada esok masih senyap sikit untuk UK punya data pekerjaan untuk UK, inflasi untuk New Zealand pada Rabu. Tu hari Rabu baru start tengok data-data yang mungkin mempengaruhi pasaran. Bank of Canada pada minggu ni serta ECB pada minggu ni yang utamanya ini yang boleh set the tone sebab ini menunjukkan keadaan ekonomi pada awal kuartal kedua. Ni dia. Ni PMI ni semua pada hari Jumaat Ini boleh set the tone hala tuju pasaran pada hari Jumaat ni. Okey, setakat ini untuk sentimen pasaran nothing much agak bercampur. Nikkei tengah hari tadi ditutup sedikit tak berubah 0.01. Bang Rosdi tengah goreng ayam. Okey, yang lain-lain tak ada banyak. Futures agak bercampur-campur, so no real day one. Hujung minggu tumpuan pasaran adalah kepada kejatuhan harga Bitcoin contohnya lebih 800, ada kriptos kecuali Dogecoin. Yang lain-lain tak ada banyak. Kita tengok dekat chart apa yang kita nampak untuk semasa. Okey, jadi untuk pasaran saham berdasarkan struktur semasa, saya jangkakan kita masih ada a bit more high sebelum dibuat korektif. Ni semua tengok kadar inflasi ke? Yang mana, Wimun? Saya data-data ni nak tahu dia pun, dia macam ni. Simple. Kalau inflation naik, GDP naik, dia okey. Dia okey, faham tak? Kalau inflation naik, harga naik, orang tak nak beli. GDP boleh jatuh, faham tak? Jadi itu tak okey. Faham? Jadi kalau anda nak interpret dia, untuk inflation ni dia ada dua. Satu supply side, satu demand side. Jadi kalau supply side jatuh, GDP boleh naik. Inflation boleh naik. Kalau demand tetap naik, itu boleh menyebabkan inflation naik lagi. Itu okey, sampai satu masanya orang tak nak terima nak beli barang sebab harga terlalu mahal. Dia kalau the demand side, kalau supply meningkat, demand meningkat, harga boleh tetap meningkat, inflation. PPI itu salah satu daripada indikator inflation. Indikator inflation bukan CPI je. Itu producer price index. Try buat benda macam ni. Dekat ni kan. Dekat mana PPI? PPI ni. Tekan ni. Ini dekat UK dia ada input dengan output. Ada tekan benda ni. Dia ada description dia apa benda. Tekan yang tu. Dia ada description dia. Try sekali lah buat baca apa data tu kan. At least kita tahulah apa jadi kan. Saya tak peduli news ni. Kalau ada set up GBP 2 saat, saya tak pakai saya letak limit order. Saya tak peduli news ni semua. Ada orang trade, dia tunggu news ada tak ada. Saya letakkan stop loss yang big enough. Dia kenalah nak buat macam mana.
So kalau kita nak bimbang news, setiap masa ada news. Anda buka CNN, Anda buka Reuters, setiap masa ada news. Ini yang dalam kalender. Tapi at least kita tahu apa jadi. Itu je. Bukan saya ignore terus. Tapi kalau nak entry, saya tak peduli. Tapi saya tahu apa news tu. Itu je. Sebab entry kita berpandukan teknik. Itu. PP. Okey, balik kepada chart ya. US 500 pada semasa saya tak berminat. Ini kawasan ni dah sampai equilibrium. So saya tak minat. Kalau dia break 1618 straight, then mungkin saya minat. Pada semasa saya tak minat untuk US 500. US 30, ini saya minat. Ini saya minat. Sebab kalau kita tengok kepada structure dia, dia masih ada incomplete. 3 ni. Okey, 1, 2, dia jauh lagi. Tak sampai 1. So pullback dia 4 ni kita trade. Itu kita akan trade ya. Untuk US 30. So sini yang ini kita cari. Ini nanti kita cari. Okey. Macam mana kita tahu dia dah start buat? Pada semasa kita nampak dekat situ, kat kawasan untuk US 30 ni, dia dah ada divergence. Ni dah ada divergence. Area tu dah ada divergence. Di time frame kecil dia dah ada divergence. Ini semua dah ada divergence. Maksudnya kita dah start menjangka wave 5 sekarang. So kalau dia jatuh ke bawah dan kita nampak dia lain macam. Maksudnya yang even RSI dia lain macam. Kalau macam ni sini berlaku 1, 2, 3. Dan anda boleh cari peluang untuk entry, untuk long. Itu US 30. Okey, itu adalah untuk US 30. Jadi pada waktu ni tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Nothing. Kalau dia buat macam ni. Kalau dia buat macam ni, 1, 2, dia break 4 ni. Kalau dia break 4 tu, saya berminat. Nampak tak? 1, 2 saiz macam ni. Kalau ini break out, ini akan jadi besar macam ni. So bagi saya itu adalah 4 yang biru. Saya akan trade dia. Kalau dia break out bawah ni, bawah daripada US 30. Pada waktu ni tengah turun. So letakkan alert. Letak alert. Dah, tak payah tengok. Kalau dia naik, kita seperti yang kita plan dalam lukisan kita. Kalau dia turun, kita letakkan order. Kan? Tak payah tunggu je. Tak payah. Kalau dia turun, itu 4. Itu mungkin 4 ini pun tak kisah. Tapi apa pun dia tak habis lagi. Jadi yang saya tahu, wave ketiga saya letak BE. Dia pergilah. Okey, US 30. Itu US 30. US 100 pun sama. Setakat ini dah ada higher high. Kita mungkin ada 5 kat sini. Maksudnya ini mungkin berlaku macam ni. 1, 2, 3, lepas tu naik. Kalau itu berlaku macam ni, ini adalah 4 ni kita pindah ke sini. Faham? Ini 3 ni kat sini. Okey, dan kita akan ubah yang belakang ni kalau itu berlaku. Apa pun saya cari yang 4 ni. Sini kita tempat kita nak entry. Kalau dia tak buat macam tu, saya tak trade. Kalau yang kecil dalam ni, saya tak trade. Kalau dia macam tu, faham tak kali? Kalau dia buat macam ni, 1, 2, 3, ini cuma correcting ini tau, yang kecil ini. Yang kecil ni. Saya nak dia buat correction untuk yang besar ni. 1, 2, 3, 4 ni. Yang ini saya nak. Dan ini boleh pergi jauh. Kalau dia setakat correcting yang minor ni, dia tak pergi jauh.
Saya cari yang besar sikit ya, yang besar macam ni. Kalau dia cuma correcting macam ni tak. Itu saya takkan trade. US 100 Nasdaq ya. DEX sama juga. Kalau dia buat macam ni, 1, 2, 3, ini cuma wave 4. Itu cuma wave 4 dalam yang ini. Jadi ini correcting yang kecil. Jadi saya tak minat. Kalau dia buat 4 ini, saya trade. Selama tak langgar yang 4 merah. Ini boleh jatuh bawah lagi. Yang ini boleh jatuh. Kalau dia sampai kat sini dan mula jatuh, ini akan kat sini kali. Wave 4 tak boleh cross 2 kan. Ini jadi kat sini. Kalau ini habiskan jatuh, invalidation dia jadi kat sini. Ini tempat invalidation dia. Faham? So, dia tak boleh cross ni. Kalau dia ni, kalau dia dia cross bawah ni, ini semua akan jadi satu tau. Ini jadi 2. Dan kita besar lagi. Kenapa? Sebab kita tengah tunggu wave 3. Okey, itu US 100. Okey, DEX. Jadi yang kita nak tengok adalah US 100, Dow 30 dan juga DEX ni ya. DEX saya nak correction yang besar. Saya tak nak yang kecil macam ni. Ni tak cukup sifat. Correction dia masih sedang berlaku. Ini mungkin ada satu lagi atas ataupun dah 1, 2, 3. Payah nak tahu sebab ini tak buat high. Jadi DEX anda nak tunggu correction yang besar. Kalau dia start correcting, ini tempat tu sama kan. Nampak tak benda dia sama? Okey, itu adalah DEX. Nikkei masih lagi correcting ke bawah. Kalau dia bawah lagi, ini adalah A, B, 1, 2, 3, 4, 5. A, B, C ataupun W, X, Y. Ini lebih sebagai A, B dan C. Maksudnya 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2 dan 3. 1, 2, 3, 4 dan 5. Macam tu. So boleh naik balik. Ini lebih macam tu. Tapi apa pun, saya tak minat pada semasa. Sebab ini bukan high-high. Ini high-high dia. Jadi correction ini bukannya membentuk higher low. Bukan. Ini cuma low, high, higher low dalam konteks dia. Dalam konteks trend, tak lagi. Dia cuma trend kalau, nampak tak? Ini. Dia cuma trend kalau sini breakout ini nanti. Then baru kita ada trend. Sebab low, high, pada waktu ini cuma low tau. Dia belum tulis higher low. The moment dia break ini, baru dia tulis dia jadi higher low. Sini higher high. Baru kita ada trend. Baru kita trade. Tak ada trend, nak trade apa? Atas bawah, atas sell, bawah buy. Okey. Tunggu dia buat trend. Pada waktu ni tak ada trend. Sideways. Mana dia pergi, saya tak tahu. Selagi anda tak sell dia, anda okey. UK 100, ini pun invalidation dia, invalidation pula. Structure dia dah sampai equal leg. Saya tak minat. Okey. Maksudnya trend tadi dah habis. Kalau kita nak kata dia ada momentum, kena lepas 1618 baru kita trade. Sekarang tak ada apa-apa. Tak payah. Itu UK 100. IBEX. Tengok kalau ini breakout macam ni, faham tak? Kalau dia breakout macam ni. 1, 2, 3, dia buat breakout macam ni. 3, 4, 5. Dia breakout macam ni kan. Ini mungkin satu ini kat sini. Then 1, 2, 3 ada tarik Fibo.
dan dia tak habis lagi 100%. Dan 3 wave sini kita long. Nampak macam Nikkei tadi. Biar yang sekarang ni kita tak trade sebab satu ni sini high. Dia tak buat high. Kalau dia buat high, dua ni kita dah enter dah. Trend tu kena wujud. Ada cerita lah teknik masuk sini lah, CRS inilah, apalah. Trend tu kena wujud. Trend ni kena wujud. Dia kena break ini dahulu. Then baru ada trend. Baru kita ambil low, high, higher low, higher high. Tak habis lagi kita trade. Dia tak wujud. Macam kat sini, anda nak trade apa? Dia tak ada apa-apa. Ini low, ini high, ini higher low. Belum confirm. Dia break high kat sini, then baru kita ada trend. Okey. Ada soalan untuk indeks yang kita tunggu adalah 3 ni. Iaitu US 30, US 100 dan DAX. Saya lupa nak save benda ni petang tadi. Okey, kalau tak ada soalan untuk indeks, tak ada. Okey, basically apa yang kita sedang katakan adalah indeks sedang extend. Kita ada wave besar dia sedang buat wave 5 dalam satu. Ni wave besar dia. Ni patutnya macam ni. Dia sedang buat wave 5 dalam satu. Okey. Dan kita dah ada 1, 2, 3, 4. Itu dah ada. Sekarang ni kita tengah buat benda ni. Dalam ni yang besar, dalam daily dia. Ni dalam daily dia. Ni dalam indeks. Kita dah ada benda ni. Oops. Kita dah ada benda ni 1, 2, 3. Ni I'm talking about yang merah ni. 1, 2, 3 tu dah ada. 3 tu dah ada. Okey. Kita dalam yang ni. 3. 1, 2, 3 tu dah ada. So cerita dia kita melihat kepada extension. Saya sedang melihat kepada extension dia. Lebih lagi sini akan ada 1, 2, 3, 4, 5. Saya sedang tengok benda ni. Untuk indeks ke atas. Pada waktu ini tak ada bukti untuk dia jatuh. Tak ada. Semua indeks sedang menunjuk ke arah atas. Namun anda kena faham anda berada dekat hujung. Itu untuk indeks. Untuk yen pair. Jadi kalau kita jangka untuk indeks ke atas, kita tak dapat jangka yen untuk kuat. Tak dapat. Anda tak dapat jangka untuk yen ni mengukuh ke atas. Ni correction disebabkan oleh dolar punya kelemahan. Kita nampak USD JPY ni movement dia macam ni. Pada masa yang sama, kalau anda nampak contohnya macam AUD JPY, dia tak bearish. Ini sideways. Nampak tak? AUD JPY macam ni. USD JPY macam ni. Macam ni. Daripada high, macam ni. Jadi maksudnya, kalau kita tengok dekat dolar ni, pergerakan berkenaan tadi adalah faktor kelemahan dolar. Ini kelemahan dolar. Jadi ini sama dengan ini. Sama. Jadi kita tahu bahawa yang lemah dalam ni adalah dolar. Kalau kita jangka dolar lemah, kita tak dapat jangka yen pun kuat atau lemah. Sebab indeks masih ke atas, dolar lemah, salah satu kena sideways. Itu sebabnya kita jangkakan yen sideways. Not the best time untuk anda trade yen pair pada hari ini ataupun besok. Lusa mungkin, tapi bukan hari ini ataupun esok. Mungkin, bukan.
Jadi ini yang kita nampak untuk structure hourly pada semasa. Jadi kalau kita lihat balik USD JPY sedang melakukan correction ke bawah. Tapi kita tahu di time frame besar ni USD JPY di weekly itu ada dua view. Weekly dua view, satu tak ada satu view. Satu, dua, tiga, A, B dan C. A, B, C, itu satu. Ini zigzag. A, B, 1, 2, 3, 4, 5. 5, 3, 5. Ini sedang dalam diagonal kali. Satu view. Chart saya tak, dalam satu chart saya takkan buat dua view. Dalam satu chart, kalau saya buat dua view, saya boleh buat 5-6 view kat situ. Tapi orang confuse jadinya. Ini adalah zigzag. 1, 2, 3, 4, 5. Lepas tu kita ada 1, 2, 3. Lepas tu kita ada 1, 2, 3, 4, 5. Zigzag. Dalam satu chart saya akan buat dua view. Kalau tak, pening. Boleh buat time frame ni satu view, time frame satu view, pening kepada saya. Semua chart saya ada backup. Maksudnya saya dah ada lukiskan apa. Kalau ini breakout, then view ni tak dapat, kita akan ikut map lain. Waalaikumsalam. Okay. Thank you Rosan ikut. Okay. So untuk semasa USD JPY ni kita ada incomplete sequence tau. Yang ini ke atas. Kita tak dapat katakan ini sebagai korektif sebab kalau Zgalih ingat, sini kita ada 1618. 1, 2. Sini ada 1618. Breakout. Kan ingat tak yang ni? Breakout kan? Market dynamic tak. Market dynamic lagi higher time frame, lagi cantik dia. Lower time frame yang tak dapat. Kalau anda nak tengok lagi besar time frame, lagi ni. Apa kita punya ni kepada indeks, kepada semua indeks sekali. Dekat weekly, tengok ni. Weekly semua kita extend ke atas. Semua extend, nampak? Semua saya extend kan ke atas. Jadi kita melihat kepada fixed dynamic. Ingat, ini 3-4. Kita belum lagi, kalau anda faham kita belum lagi ada sejak daripada kejatuhan Mac 2020, kita belum ada lagi indeks dynamic tau. Kita belum ada indeks dynamic. Kita dalam fixed dynamic. Kita belum ada indeks dynamic. Ini daripada daripada Mac 2020, kita belum lagi. Kalau anda katakan ini accelerate, belum. Labeling dah tukar. Yes, sebab kita extend benda ni sebab itu saya extendkan yen. Nampak tak, Wiman? Tapi saya tak setiap minggu saya tukar. Saya akan tengok kepada apa yang ni. Kalau tak banyak kerja, tukar sentiasa. Duk tukar je cat dia. Balik. Jadi kalau tengok apa yang saya lukis dekat chart, okey, kita ini belum ada, dia belum accelerate tau. Kita belum ada wave 3. Sebab apa saya katakan benda tu? Sebab ini dia tak lari daripada tu. Ini selagi ini tak lengkap, ini tak lengkap lagi.
kejatuhan ini will be the same as ini. Ya, kejatuhan ini will be the same as ini. Sama dengan ini. Sama dengan yang ini. Semuanya sama. Sama dengan yang ini. Sama dengan yang ini. Semua satu cerita. Semua cat ni satu cerita. Tak ada yang lain. Semua satu cerita. Kalau anda tengok di time frame besar lagi simple. Dia masalahnya kalau anda nak buat market dynamic dekat 15 minit. Saya pun tak dapat nak buat. Saya yang asas benda ni tau. Saya pun tak dapat nak buat. Tak kisahlah pakai elite wave ke tak pakai elite wave. Kalau anda cuba nak 15 minit kan dia. Meriah je, bertukar-tukar 5 minit tukar 5 minit. Kalau saya sediakan chart ini. Chart ini kepada intraday. Tapi macam mana nak baca dia, payah. Sekali imbas kita tahu dolar lemah. Sekali imbas kita tahu yen tak lemah, yen sideways. Sekali imbas kita tahu indeks kuat. Tu untuk guna tu je. Untuk trade anda tetap guna ini, yang biru ni dolar. Yang kuning ni adalah kepada indeks. Yang biru yang hijau ni adalah komoditi. Ya. Yang merah ni adalah kepada yen pair. Kalau nak guna benda ni. Okey, balik kepada cerita yen pair. So USD JPY masih lagi ke bawah. Ini lebih kepada faktor dolar punya kelemahan. Tengok nanti apa yang dia buat. Sekiranya sini, ni interesting dia. Ingat, apa sifat Y? Y tak boleh lebih daripada 1618 kan? Y tak boleh lebih 1618. Jadi apa yang kita tengok, sekiranya sini dia buat macam ni, 1, 2, lepas tu ini panjang. Lepas tu lebih 1618. Kalau itu berlaku, anda jangkalah. Kalau indeks masih ke atas, anda rasalah dolar indeks ni pergi mana? Dolar indeks habislah ke bawah. Kalau USD JPY kalau USD JPY ni break 1618, indeks masih ke atas, anda rasalah dolar indeks ke mana? Ni macam ni. Ni pengsan. Ni akan macam ni. 4, 5. Kalau dia tak break lower low dia jauh. Lower low dia bawah ni. Sini. Kalau 5 ni tak break lower low, dia boleh lagi naik 3 wave, lepas tu buat 5 wave, lepas tu naik atas balik. Tapi kalau ini break out lower low, then saya takkan katakan yang atas tu naik. Jadi tak ada. Ini dah habis. Ini wave 1. Macam tu guna market dynamic ni. Technical untuk check betul tak dynamic aku. Selagi dia tak buat, kita tak dapat nak katakan dia. Dalam ni kalau ada incomplete sequence, ada trade. Kalau dia break out macam ni, buat lower low, 1, 2, 3 kita short. Macam tu ya. Ni dollar index. Faham? Itu je. Lepas B ya. Kita tengoklah apa dia buat. Apa pun dekat B ni, ini bukan higher high. Kalau anda nak trade A ni bukan higher high. Jadi B tu tak ada trade. Tak kisahlah dia naik laju ke tak laju ke.
Kan? Tapi kalau sini break 1618, dia buat lower low, habislah US dollar kan, urusan. Habis, US dollar habis. Yen pair akan sideways. Index akan sideways. Dollar pair mencanak-canak. Trade dollar pair. Trade dollar pair. AJ akan naik turun, naik turun, naik turun. Itu yang kita sedang expect. Trade, tak, cerita dia ada nak trade apa. Dollar pair akan trend kan. Ingat tak kita cuba cari euro US dollar minggu lepas kan? Tapi tak jalan, tak kena kan. Tengok apa jadi euro US dollar. Jadi benda macam ni lah. Ini tak nampak 3 wave. Dia jadi sebagai flat. Itu je. Kalau ini kan, anda tarik Fibo dia 1, 2, ni breakout kan? Dia tak sampai 1. Katalah dia macam ni. Ini tengah buat, nampak? Ni 1. Okay. Ni tengah buat 1, 2, 3, 4, 5. Dia kecil je. 1, 2, 3 ni ada trade. Itu adalah biru. Biru 1, 2. Kena tengok macam tu. Trade yang ada siri je. Dia kalau nak trade semua benda tu payah. Tak dapat harap-harap. Dalam trading tak dapat harap-harap. Kita cuma kepada satu yang sama. Ada tempat TV, ada tempat SL. Dia tak dapat harap-harap, Raymond. Tu lama punya belief. Tak dapat, Raymond. Buang itu. Dia biar market tunjuk, chart tunjuk apa yang. Kalau ada entry, ada uruskan. Itu saja. Kena SL, kena BE, TP yang satu, move on to another. Itu je. Itu je. Bila ada opportunity, trade. Tak ada opportunity, jangan trade. Tak ada entry, tak apa. Saya tak ada entry. Tak apa. Biarlah. Dia tak ada set up, saya tak entry. Saya tak nak berjudi. Orang cakap apa pun kan. Saya tak nak berjudi. Dia nak berjudi, biar. Saya tak. Saya ikut kepada satu sistem yang sama je. Jadi kalau ini breakout 5 wave, dia pull back, ada incomplete, kita trade. Nampak tak? Nampak tak? Tak payah ni. Ini structure baru kan? Okay. Dia pull back 3 wave, kita trade. Itu je. Dia pull back, trade. Tak ada pull back, tak trade. Simple. GU seperti saya nyatakan petang tadi, kalau nampak 3 wave ni, kita boleh trade. Tapi tak ada. Kecuali anda pergi kat time frame kecil-kecil macam ni lah. 1, 2, 3. Kan? 1, 2, 3. Trade. Pengsan ni. Boleh, kalau saya tak katakan salah kalau anda lihat di time frame kecil. Ya, petang tadi kan. Ustaz. Inilah series. Ini ada series. 1, 2. Ni ada incomplete. Kan? 5 wave. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3 entry. Itu GU. Masih kat atas, tapi I'm looking at dollar index ni will find a support. Dia akan sampai support. Tapi setakat ni tak tahu. I can't really say dia. Setakat ini ini adalah zigzag. Mana-mana kawan-kawan dia, Australia dollar ke copper, lepas ni kita tengok copper. Kalau ada yang buat 1618 dalam ini, bukannya 3 ni, dalam AB ni buat 1618, dolar habis dah, Wimon. Dan kita kata dolar memang habis dah. Itu je. Tapi saya tak trade dia sebab itu terlalu kecil, Ustaz. Ni kecil sangat. Itu 5 minit. Kalau anda trade 5 minit tak ada masalah. Jadi ni AUD US dollar sama. Kalau dia buat 1618, that's it untuk dolar. A, D,
ini breakout dia pergi tu, tengah pergi tu Kalau ini breakout 1618, then we won. Hari raya. Puasa dah sampai seminggu, besok baru sampai seminggu. Hari ni baru sampai seminggu kan, 6 hari. Ni hari raya awal. Ini dolar lemah. Tapi dia belum breakout atas lagi. X ni boleh sampai sini. Tapi untuk semasa tu dolar lemah. Saya bangun dari sebelum sahur pagi tadi dah terima mesej. Bitcoin jatuh, US dollar besok kuat tak bang? Dia tak dapat pakai macam tu. Tanya dalam grup, saya jawab last, saya tak akan jawab lagi personal lepas ni. Bitcoin jatuh, US dollar kuat, tak ada relevan. US dollar akan kuat sekejap masa buka market. Tapi structure dia structure lemah. Kalau EU masih ada lagi, kalau EU breakout ke atas, AU dengan NU ni tembus cat, kita kena extend satu monitor atas ni rasanya Roslan. Buat monitor kecil atas muka saya ni, atas ni.